Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin hadirat, para penonton, para pelajar, para pendengar, semoga Allah Ta'ala merahmati dan memberkati kita. Kata musannif rahimahullah ta'ala, ها نحن أولئي ندعو كل من يطلب الحق بإنصاف أن ينظر معنا في القرآن من أي النواحي أحب، من ناحية أسلوبه أو من ناحية علومه أو من ناحية الأثر الذي أحدثه في العالم وغير به وجه التاريخ، أو من تلك النواحي مجتمعة، على أن يكون له الخيرة بعد ذلك أن ينظر إليه في حدود البيئة والعصر الذي ظهر فيه، أو يفترض أنه ظهر في أرقى الأوساط والعصور التاريخية. وسواء علينا أيضا أن ينظر إلى شخصية الداعي الذي جاء به، أو يلتمس شخصا خياليا تجمعت فيه مرانات الأدباء وسلطات الزعماء ودراسات العلماء بكافة العلوم الإنسانية، ثم نسأله هل يجد فيه إلا قوة شاذة تغلب كل مغالب، وتتضاءل دونها قوة كل عالم وكل زعيم وكل شاعر وكاتب، ثم تنقضي الأجيال والأحقاب ولا ينقضي ما فيه من عجائب، بل قد تنقضي الدنيا كلها ولما يحط الناس بتأويل كل ما فيه، يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق، فلنأخذ الآن بعون الله وتوفيقه في دراسة هذه النواحي الثلاث من الإعجاز القرآني، أعني ناحية الإعجاز اللغوي، وناحية الإعجاز العلمي، وناحية الإعجاز الإصلاحي التهذيبي الاجتماعي. ولتكن عنايتنا أوفر بناحيته اللغوية، لأنها هي التي وقع من جهتها التحدي بالقرآن جملة وتفصيلا في سورة منه، ولذلك نبدأ بها. Seperti mana kita dah sebutkan sebelum ini, musannif sekarang nak masuk kepada fasa membuktikan kebenaran Al-Quran dari sudut hujah-hujah dalaman, internal arguments. Yang daripada Al-Quran tu sendiri, kita nak buktikan Al-Quran ni kalamullah, bukan kalam Muhammad, bukan rekaan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan rekaan mana-mana manusia. Jadi dia kata, sekarang ni kita menyeru semua orang yang mencari kebenaran dengan insaf, dengan memberikan setiap hak akan empunya akan haknya, ya. Atau untuk mereka ini melihat bersama kita dalam Al-Quran dari mana sudut pun yang dia suka. Dia nak tengok Quran ni dari sudut apa? Kita tanya dia, nak tengok Quran ni dari sudut uslubnya kah? Dari segi gaya bahasa dia. Atau kamu nak tengok Quran ni dari segi ilmu-ilmu yang terkandung dalamnya, ya? Atau dari segi kesan, yang mana disebab kesan Al-Quranul Karim terhadap manusia. Apakah perubahan terhadap sejarah manusia yang telah dibawa oleh Al-Quran, yang merupakan kesan daripada Al-Quran dengan munculnya tamadun yang begitu gemilang, cemerlang, terbilang, yang mana mereka ini mempraktikkan ajaran Al-Quran, menerapkan ajaran Al-Quran daripada awalnya hingga akhirnya, ya. Dan ataupun dari segenap segi ini ketiga-tiganya, dengan syarat selepas itu dia boleh memilih
untuk melihat kepada suasana keadaan ketika mana Al-Quran itu muncul, atau dia membuat anggaran bahawa Al-Quran itu muncul pada zaman yang begitu gemilang, cemerlang. Ini kalau kita bandingkan dengan uslub gaya bahasa Al-Quran, kita bandingkan dengan ilmu-ilmu yang Al-Quran bawa dan kesan yang Al-Quran berikan kepada sejarah hidup manusia ini, kita akan dapati dia adalah kesan yang sangat mengagumkan, ilmu yang sangat mengagumkan, uslub yang sangat tinggi. Kemudian dia boleh buat perbandingan itu dengan suasana yang Al-Quran itu muncul. Adakah memungkinkan untuk Al-Quran itu direka di zamannya oleh orang yang hidup di zaman Al-Quran itu muncul? Atau lepas itu dia boleh buat satu khayalan dalam pemikirannya, kata Al-Quran ini muncul di zaman manusia telah pun hebat, telah pun ya. Jadi sama ada dia nak pilih realiti atau dia nak pilih khayalan. Demikian juga kita boleh melihat kepada syakhsiyah pribadi orang yang bawa Al-Quran itu. Ya. Sama ada dia adalah syakhsiyah yang sebenarnya seperti yang digambarkan oleh Allah Ta'ala, yang realitinya, hakikatnya dia seorang lelaki ummi, tidak tahu baca, tidak tahu menulis, atau kita nak gambarkan Muhammad itu sebagai seorang yang memang menguasai seluruh bidang ilmu. Ya. Yang mana ini semua kita telah jelaskan pada bahagian yang pertama dahulu, tentang syakhsiyah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentang suasana dan keadaan ketika mana Al-Quran itu datang kepada manusia. Ya, realiti tentulah akan menafikan khayalan ini. Engkau boleh nak khayal macam mana engkau nak khayal, tapi realitinya inilah dia. Hakikatnya Muhammad bukanlah seperti yang kau bayangkan, dia ni adalah orang yang menguasai semua bidang ilmu, orang yang hidup di zaman yang tidak. Itu khayalan, tapi realitinya berbeza. Dan kita dapati Al-Quran ini keajaibannya sangat ajaib dan tidak berkesudahan sehinggalah hari kiamat. Bahkan belum tentu sampai kiamat nanti manusia telah menguasai setiap keajaiban Al-Quran, kerana Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, yauma ya'ti ta'wiluh yaqulu alladhina nasuhu min qablu qad ja'at rusul rabbina bil haqq. Pada hari datang takwilannya. Al-Quran ni takwilnya berlaku bila? Pada hari kiamat. Pada hari kiamatlah baru terselah segala isi maknanya seperti yang diceritakan, baru orang nampak hakikat kejadian hari akhirat itu. Ya. Sedangkan sebelumnya kita tak nampak. Ya. Sehingga kan manusia-manusia yang tidak beriman akan berkata, Rasul-Rasul kita sebelumnya datang bawa kebenaran. Jadi dia kata sekarang ni kita akan mengkaji hujah-hujah, argumen-argumen kebenaran Al-Quran secara dalaman. Dan dalaman ni ada 3 sudut. Yang pertama dari segi mukjizat Al-Quran secara bahasa, mukjizat bahasa, mukjizat balaghah, al-i'jazul lughawi, dari segi bahasa Al-Quran. Dan mukjizat ilmi, mukjizat ilmu. Intabihu. Bila musannif kata mukjizat ilmu, dia maksudkan dengan in a broad context. Sebab dah menjadi adat orang sekarang bila disebut i'jaz ilmi bagi Al-Quran, dia nak maksudkan ilmi dengan istilah moden, sains. Sains moden yang menghadkan ilmu manusia ini kepada ilmu-ilmu ulum tajribiyah, ilmu yang diperolehi secara pengalaman, secara sensation, secara sensori. Ini adalah salah. Yang dimaksudkan dengan ilmu di sisi musannif di sini adalah ilmu dari sudut akidahnya, dari sudut hukum hakamnya, dari sudut muamalatnya, peraturan nikah kahwinnya dan sebagainya. Ilmu yang semua itu. Itu adalah mukjizat. Itu adalah mukjizat. Ya. Bukan sekadar cerita pasal bulan, bintang. Itu sebenarnya tidak. Ya, tidak. Bukanlah yang terhebat. Ilmu kosmologi, mengetahui tentang alam,
fizik ini semata-mata mengetahui tidak hebat kerana dia alat, dia bukan matlamat. Ya. Tetapi disebabkan kita hari ini dipengaruhi oleh pemikiran barat, kita ni sedang dijajah pemikiran kita, ilmu dijajah, semua benda dijajah. Ya. Bahkan semalam kami ada satu sesi, ya, sesi yang agak menarik dan tajuk tu mungkin orang tak pernah dibincangkan, berkenaan dengan decolonizing computing. Kan maksudnya kita nak menyahkan penjajahan daripada perkomputeran. Jadi benda-benda yang digital ni juga dijajah, tidak selari dengan tamadun Islam. Ya, semua benda dijajah. Ya, jadi maknanya pemikiran kita ini melihat sekarang ini semua melihat, kalau nak berjaya, nak hebat, apa dia? Kena menguasai, memang kita kena kuasai, tidak dapat dinafikan kalau umat Islam tidak menguasai sains, teknologi, ya, engineering, matematik. Ya, ini adalah ilmu-ilmu ulama Islam. Ulama Islam dulu mengasaskan ilmu-ilmu ini. Ya, orang putih, orang kafir hari ini mereka tidak mengasaskan apa daripada zero. Mereka bermula daripada mana orang Islam berhenti. So memang itu adalah hak kita, yang memang kita punya, yang sewajarnya kita ambil balik untuk dikembalikan ilmu-ilmu ini ke matlamat asalnya. Matlamat ilmu-ilmu ini bukan semata-mata dia adalah matlamat. Sebab orang kafir, mereka ambil ilmu ini, mereka jadikan ilmu ini matlamat. Ya. Kemudian mereka jadikan ilmu ini sebagai alat untuk kepentingan dan syahwat duniawi. Mereka menguasai sains, teknologi, kejuruteraan, matematik, kemudian mereka hasilkan benda-benda, alat-alat yang merosakkan manusia, yang merosakkan alam. Ya. Kerana apa? Kerana mereka tidak dibimbing oleh nilai-nilai moral dan etika yang betul. Ya. Bukan membuat benda-benda yang berfaedah untuk manusia, untuk kegunaan mencapai redha Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tetapi umat Islam perlu menguasainya untuk mengembalikan ilmu ini kepada pangkuan ilahi, mengembalikannya kepada pangkuan wahyu. Ya, seperti mana ulama-ulama Islam dahulu menggunakan ilmu-ilmu ini. Buat apa guna kita ada orang cerdik pandai matematik tapi nak kira faraid pun beratus tahun. Ya. Kau ni cerdik matematik, kau ni pandai matematik lah kali, nak kira faraid pun bertahun-tahun. Ya. Tidak ada formula-formula baru dihasilkan untuk pengiraan faraid yang lebih mudah sebagai misalnya. Tidak ada kajian dari segi matematik, dari segi hisab. Sedangkan ulama-ulama dulu mengkaji. Ada isu aulnya, isu apanya, ya. Itu menghasilkan formula-formula. Ya, dalam pengiraan ilmu faraid. Ya. Tapi hari ini kita lihat kerana orang yang menguasai matematik itu asing daripada faraid. Dia orang yang hebat matematik, dia cikgu matematik, cikgu maths. Saudara dia mati, pak dia mati, dia tak boleh nak kira faraid. Ya, apa guna? Kecerdikan matematik tu dia ilmu muqaddarat, ilmu anggaran dalam akal. Itu Syekhul Islam Ibn Taimiyah kata ilmu matematik bukan ilmu yang paling hebat. Dia ilmu dalam akal. Kecuali kalau ilmu itu digunakan pada ilmu yang hissi, ilmu yang fizikal.
di-applykan kepada ilmu-ilmu tabi'iyat, ilmu-ilmu kosmologi, dan yang paling utama untuk di-applykan matematik itu ialah pada ulum syar'iyah, ya, pada ilmu-ilmu syara'. Itu adalah sebaik-baik tempat untuk dicurahkan matematik itu ialah pada ilmu syara'. Okay. Sebaik-baik tempat untuk dicurahkan ilmu astrofizik ialah pada ilmu falak syar'i. Ya. Sebaik-baik tempat untuk dicurahkan ilmu biologi dan sebagainya ialah kepada perubatan, mengubat manusia, menjaga kesihatan manusia yang merupakan tuntutan syarak. Ya, jaga kesihatan tuntutan syarak. Okay. Jadi kemanapun ilmu itu, ilmu ia ditumpahkan kepada syarak. Barulah ia menjadi manfaat. Barulah ia menjadi ilmu yang tepat dengan tujuan Allah Ta'ala ajarkannya kepada manusia. Jadi puannya kita nak kata ijaz ilmi dia maksud di sini ialah dalam istilah ilmu yang luas. Bukan istilah ilmu yang telah disempitkan oleh sains moden, oleh falsafah sains moden dan sains moden itu sendiri. Ya. Dan dari sudut ijaz islahi tahzibi ijtima'i, dari sudut kehebatan Al-Quran ini melakukan islah, reformation, ya, melakukan penyucian akhlak dan masyarakat dan individu. Ini adalah sesuatu yang tidak berjaya dibuat oleh mana-mana agama lain. Ya. Dan hendaklah perhatian kita lebih utama kepada sudut i'jaz dari segi bahasa. Kerana i'jaz dari segi bahasa inilah yang berlaku padanya tahaddi. Dari segi cabaran Allah Ta'ala kepada orang musyrikin untuk mereka Al-Quran ialah dari segi bahasa. Yang mana bahasa Al-Quran ni bahasa yang bertepatan dengan makna. Ya, bahasa yang bertepatan dengan makna. Kerana bahasa Arab ni bahkan bahasa manusia hakikatnya yang sebetulnya bahasa itu melambangkan pemikiran. Melambangkan individu yang bertutur, tahap keilmuannya. Ya. Sebab itulah hakikatnya mantiq tidak dapat dipisahkan daripada bahasa. Walaupun ulama mantiq Yunani, mereka menganggap bahasa adalah benda yang asing daripada makna. Tapi itu salah. Kerana bahasa itulah melambangkan makna. Bahasa itu melambangkan makna. Oleh itu kita akan mulakan dia kata dari segi i'jaz lughawi. Jadi kata musannif, Al-Qur'anu mu'jizatun lughawiyah. Al-Quran itu adalah mu'jizat, adalah perkara yang melemahkan. Mu'jizah maknanya yang melemahkan musuh. Daripada a'jaza yu'jizu i'jazan. Dengan makna dia melemahkan, dia mematahkan lawan. Bukan sekadar melemahkan dengan makna membuat seorang itu tidak kurang bertenaga, tetapi dengan makna menghilangkan keupayaan. Itu maksud melemahkan di sini ialah menghilangkan keupayaan. Dia mencabar musuhnya sehingga musuhnya habis daya dan tidak mampu lagi untuk membuat sebarang helah untuk menentangnya. Itu makna i'jaz. Jadi Al-Quran ni mu'jizun bi aqsari suwarih. Dia melemahkan lawannya dengan surahnya yang paling pendek. Surah yang paling pendek pun boleh menghabiskan daya musuh untuk menentangnya.
Dan di antara sudut mukjizat Al-Quran yang paling hebat ialah dari segi bahasa. Tidak ada manusia yang boleh menandingi bahasa Al-Quran yang merupakan bahasa yang begitu kukuh, teguh, selari dengan makna. Apa makna kita kata Al-Quran ni bahasa dia melemahkan musuh, yakni bahasa dia itu tak mampu ditandingi dari segi gaya bahasanya, dari segi isi kandungan yang dibawa oleh bahasa itu. Kerana bahasa tidak berpisah daripada makna. Melemahkan pihak lawannya sehingga mereka tak mampu. Berbagai usaha yang dilakukan oleh orang musyrikin Mekah untuk mencabar uslub Al-Quran, untuk mencabar gaya bahasa Al-Quran, mencabar balaghah Al-Quran, tetapi nyata mereka tidak mampu. Ya. Jadi inilah mukjizat yang paling besar yang ada pada Al-Quran dari sudut bahasanya. Man kana indahu syai'un min asy-syakki fi hadhihi al-qadhiyyah falya'dhan lana an nastawdihahu fi madhalika asy-syak. Dia kata barang siapa yang ada keraguan tentang perkara ini, tentang Al-Quran ini adalah mukjizat, dari sudut bahasanya adalah mukjizat. Bagi siapa yang ada keraguan, dia kata, izinkan kami untuk menjelaskan, untuk minta penjelasan. Kenapa keraguan itu? Kenapa ada doubt? Kenapa ada keraguan tentang Al-Quranul Karim? Dari sudut, dia adalah mukjizat dari sudut bahasa. Dan musannif telah rangkumkan di sini 6 wajah, ya, 6 persoalan yang memungkinkan salah satunya itulah punca keraguan itu muncul. Jadi punca seseorang itu meragui mukjizat Al-Quran dari sudut bahasa tidak lari daripada 6 perkara ini. Yang pertama dia kata, hal haddathathu nafsuhu bi'annahu yastati'u an ya'ti bikalamin fi tabaqati al-balaghati al-Qur'aniyah am huwa qad 'arafa min nafsihi al-qusur 'an tilka rutbah walakinahu lam ya'rif 'anil nasi ma 'arafa 'an nafsihi am 'alima anna an-nasa jami'an qad sakatu 'an mu'aradati al-Qur'an walakinnahum lam ya'lam أن سكوتهم عنه كان عجزا ولا أن عجزهم جاء من ناحية القرآن ذاته أم علم أنهم قد عجزوا عنه وأنه هو الذي أعجزهم ولكنه لم يعلم أن أسلوبه كان من أسباب إعجازه أم هو يوقن بأن القرآن الكريم كان وما زال معجزة بيانية لسائر الناس ولكنه لا يوقن بأنه كان معجزا كذلك لمن جاء به أم هو يؤمن بهذا كله ولكنه لا يدري ما أسراره وما أسبابه. Adakah yang pertamanya dia merasakan bahawa dia mampu untuk membawa, untuk mencipta, untuk mewujudkan kalam yang setara dengan balaghah Al-Quran? Adakah punca keraguan itu kerana dia rasa diri dia mampu melawan Al-Quran dari sudut bahasa, atau dia tahu dia tidak mampu tetapi dia tidak mengetahui tentang manusia apa yang dia tahu tentang dirinya? Yang ini sama ada dia rasa dia boleh buat, maksudnya dia boleh menyusun perkataan dan uslub ayat yang menandingi ataupun setara dengan Quran, atau dia tahu dia tak boleh buat tapi dia tidak tahu bahawa bukan saja dia tidak tahu, bahkan semua orang tak boleh. Dia menyangka di sana ada orang lain yang boleh buat perkara tersebut. Atau dia tahu bahawa semua orang sudah pun diam daripada menentang Al-Quran.
Tetapi dia tidak tahu bahawa diamnya mereka itu kerana ketidakmampuan. Bukan karenanya tidak mahu, tapi tidak mampu. Dan bahawa ketidakmampuan mereka itu berpunca daripada Quran itu sendiri yang hebat. Bukan kerana mereka tidak hebat. So tengok ya. Yang pertama, keraguan itu mungkin muncul daripada sangkaan. Di sana ada orang yang boleh menandingi uslub Quran. Sama ada orang itu diri dia sendiri atau orang lain. Atau dia tahu bahawa memang tidak ada orang yang boleh menandingi uslub Quran. Cuma isunya dia tak tahu bahawa ketidakadaan orang menandingi Quran itu kerana ketidakmampuan mereka menandingi Quran. Dan ketidakmampuan itu puncanya ialah kerana Al-Quran, bukan kerana kelemahan mereka. Atau dia tahu bahawa mereka telah lemah daripadanya dan Quranlah yang melemahkan mereka. Tetapi dia tidak tahu bahawa uslubnya ada daripada sebab ijaznya. Mungkin dia tahu bahawa Quran telah melemahkan musuh-musuhnya daripada menentangnya. Tapi dia tidak menganggap bahasa dan uslub Al-Quran sebagai penyebab ijaz itu. Mungkin sebab lain. Mungkin dihadkan dari sudut ijaz ilmi atau ijaz hukum islahi tadi kan. Atau dia yakin bahawa Al-Quran itu adalah mukjizat dari segi bahasanya kepada semua manusia. Tetapi dia tidak yakin bahawa ianya mukjizat bagi yang juga mukjizat terhadap yang membawanya. Ini Quran ini bukan sahaja mukjizat ke atas manusia yang lain. Bahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, baginda sendiri tak boleh mendatangkan uslub seperti Quran. Sebab itu ada perbezaan di antara uslub Quran dengan hadis Nabi SAW. Ya. Uslub Quran dengan hadis Nabi SAW. Ada beza tak? Beza. Kita boleh differentiate. Kan? Kerana Nabi sendiri tak boleh nak bawa ayat yang sehebat susun kata Al-Quran. Kerana Nabi juga makhluk. Al-Quran kalamullah. Ya? Nabi makhluk. Kalau Nabi boleh susun ayat sehebat ayat Al-Quran, maknanya akan benarlah bahawa dakwaan Muhammad yang susun Quran. Tapi tidak. Ya? Hakikatnya Nabi kita Muhammad SAW pun tak mampu. Bukan kata orang lain sahaja. Atau dia yakin semua ini tetapi dia tidak tahu apakah rahsia-rahsia dan sebab-sebab yang menjadikan Al-Quran itu mukjizat dari segi bahasanya. Hadhihi wujuhun sittah likulli wajhin minha ilajun yakhussuh wa sanu'alijuha ala hadha tartib. Dia kata inilah dia 6 wajah kemuskilahan yang berlaku dalam isu mukjizat Al-Quran dalam sudut bahasa. Dan setiap satu wajah ni, kata beliau rahimahullah, ada cara, ada ubatnya yang tersendiri yang kita boleh beri. Ada dia punya rawatan yang tersendiri. Setiap satu perkara ni ada rawatannya dan dia kata dia akan merawat perkara ini mengikut susunan soalan yang dia datangkan tadi. Setiap satu daripada punca-punca keraguan ini akan dirawat untuk dihilangkan. Ya. فأما إن كان مثار الشبهة عنده أنه زاول شيئا من صناعة الشعر أو الكتابة وآنس من نفسه اقتدارا في البيان فوسوس له شيطان الإعجاب بنفسه والجهل بالقرآن أنه يستطيع الإتيان بمثل أسلوبه فذلك ظن لا يظنه بنفسه أحد من الكبار المنتهين وإنما يعرض إن عرض للأغرار الناشئين. Dia kata ada pun yang pertama, syubhat yang pertama tadi ialah dia perasan
Dia rasa dirinya mampu untuk menandingi Quran kerana dia ada ilmu balaghah, ilmu syair, dia belajar syair, dia boleh susun syair, dia boleh tulis dengan tulisan-tulisan yang menarik, yang dengan uslub yang boleh menarik pembaca. Mungkin dia rasa dengan itu dia boleh melawan uslub Al-Quran. Maka kata musannif rahimahullah, syubhat yang pertama ini tidak datang kepada orang yang telah menguasai ilmu bahasa dan kesastraan Arab dengan mendalam. Yang biasanya perasan macam ini ialah mereka yang baru nak mula. Lil aghrarin nasyi'in. Mereka yang baru nak mula. Biasanya itulah. Ya. Biasanya kod mana pun bahaya ilmu ini ialah pada mereka yang baru bermula. Kerana dia baru dapat benda yang baru. Jadi dia rasa dia tahu semua benda. Dan kita juga telah mengalami perkara itu masa zaman kita awal-awal dulu. Ya. Setiap orang yang mula menuntut ilmu, dia mungkin akan rasa dulu dia jahil. Kemudian dia dapat ilmu. Dia rasa macam dia dah cukup pandai. Kan? Sama juga orang yang dulu tak kenal sunnah, tak kenal salafi. Lepas tu dia dapat salafi awal-awal. Memanglah dia semangat. Kan? Dia semangat, dia rasa dia sahajalah yang ahli sunnah atas muka bumi ni. Ya. Dia tidak mencari uzur untuk orang yang tersilap. Itu semua berlaku kepada lil aghrarin nasyi'in. Yang benda itu kalau Allah Ta'ala rahmat kepada dia dengan dia meneruskan pembelajaran, pengajian dan pengkajian, dia akan keluar daripada marhalah itu. Dia hanyalah satu marhalah, satu hal keadaan yang tidak stabil. Tapi kalau Allah Ta'ala tidak rahmat dia akan berterusan dalam keadaan itu dan dia akan menjadi lebih jahil daripada sebelumnya. Na'udzubillah min zalik. Orang yang macam itu hakikatnya dia tidak berpindah daripada jahil kepada ilmu, bahkan dia pindah daripada jahil kepada keadaan yang lebih jahil. Kan? Orang kenal sunnah, orang kenal belajar sifat salat Nabi, dia rasa sembahyang dia sahajalah yang sunnah. Kan? Cara orang lain sembahyang tak sunnah, tak betul. Ya? Itu semua berlaku datang. Tapi hakikatnya itu akan hilang jika dia tidak berhenti daripada belajar. Jadi sama juga kes ini. Kan? Dia baru belajar sikit bahasa Arab. Baru belajar sikit syair Arab. Dia dah rasa dia sudah hebat. Dia boleh lawan Al-Quran. Na'udzubillah min zalik. Jadi saya kata ini penyakit yang datang kepada orang yang baru-baru nak mula berjinak dengan ilmu bahasa. Adapun orang yang telah menguasai sepenuhnya ilmu bahasa Arab, mengiktiraf kehebatan usul Al-Quran, tidak ada tandingannya. ومثل هذا دواؤه عندنا نصح نتقدم به إليه أن يطيل النظر في أساليب العرب وأن يستظهر على فهمها بدراسة طرف من علوم الأدب حتى تستحكم عنده ملكة النقد البياني ويستبين له طريق الحكم في مراتب الكلام وطبقاته ثم ينظر في القرآن بعد ذلك. Orang yang macam ini, kata musannif rahimahullah, ubatnya ialah nasihat yang kami nak bagi kepada dia supaya dia berterusan mengkaji uslub-uslub Arab dan memahaminya dengan mengkaji sedikit daripada ilmu adab, ilmu kesastraan, sehingga dia mahir betul tentang cara-cara mengkritik kesastraan dan jelas padanya jalan dan cara untuk memberikan hukum terhadap martabat kalam manusia. Kemudian dia perhati Quran lepas itu. Dia kata yang pertama sekali kau kena sambung belajar. Poinnya. Orang yang macam ni kita kata nanti dulu kau ni baru belajar sedikit, baru hafal syair beberapa. Ya, belum lagi mahir kata. Jadi nasihat kita kepada orang macam ni, dia teruskan belajar lagi.
sampai dia jadi alim, sampai dia mutamakin, dia betul-betul menguasai ilmu tersebut. Wa anna, kemudian barulah dia mai perhati balik Quran. Ya. Nak tengok ketika itu bila dia dah betul-betul menguasai ilmu, ya, barulah dia akan nampak betapa hebatnya usul Quran. وأنا له زعيم بأن كل خطوة يخطوها في هذه السبيل ستزيده معرفة بقدره وستحل عن نفسه عقدة من عقد الشك في أمره إذ يرى هنالك أنه كلما ازداد بصيرة بأسرار اللغة وإحسانا في تصريف القول وامتلاكا لناصية البيان ازداد بقدر ذلك حظما لنفسه وإنكارا لقوته وخضوعا بكليته أمام أسلوب القرآن. وهذا قد يبدو لك عجيبا أن يزداد شعور المرء بعجزه عن الصنعة بقدر ما تتكامل فيه قوته ويتسع به علمه، ولكن لا عجب، فتلك سنة الله في آية التي يصنعها بيديه لا يزيدك العلم بها والوقوف على أسرارها إلا إذعانا لعظمتها وثقة بالعجز عنها، ولا كذلك صناعات الخلق فإن فضل العلم بها يمكنك منها ويفتح لك الطريق إلى الزيادة عليها. ومن هنا كان السحرة فرعون هم أول المؤمنين برب موسى وهارون. Dia kata, aku jamin untuk orang macam ni, kalau dia semakin menuntut ilmu, semakin dia menguasai ilmu bahasa Arab itu, dia sendiri akan menyerah diri balik kepada keagungan dan kehebatan Al-Quran Al-Karim. Dia akan sedar betapa hebatnya usul Al-Quran tidak dapat ditandingi. Ya. Sebab itulah dia kata, kenapa ada sihir yang pertama beriman dengan Nabi Musa AS. Ya, kerana mereka ahli sihir yang mahir, yang pakar. Ya, Fir'aun dan menteri-menteri dia bukan pakar dalam bab itu. Jadi dia tengok, dia boleh tuduh kata Musa ni ahli sihir. Sebab dia pun tak tahu sihir itu hakikatnya bagaimana. Dia pun tengok benda pelik dia berkata sihir. Tapi tukang sihir yang memang telah menguasai ilmu sihir, dia pun tahu yang Musa buat ni lebih hebat daripada sihir. Tak mungkin sihir boleh buat seperti yang Nabi Musa buat, mengubah tongkat menjadi ular. Ini adalah kuasa yang di luar daripada kuasa manusia dan jin. Bahkan bukan kekuatan Nabi Musa untuk buat benda itu. Ia daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Fa'ulqiyas saharatu sajidin. Sebab itulah mereka terus sujud, menyerah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. فإن أبى المغرور إلا إصرارا على غروره وكبر عليه أن يقر بعجزه وقصوره دعوناه إلى الميدان ليجرب نفسه ويبرز قوته وقلنا له أخرج لنا أحسن ما عندك لننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين غير أننا نعظه بوحدة أخرى ألا يخرج على الناس ببضاعته حتى يطيل الروية ويحكم الموازنة حتى يستيقن الإحسان والإجادة فإنه إن فعل ذلك كان أدنى أن تراك غلطه ويواري سوءته وإلا فقد أساء المسكين إلى نفسه من حيث أراد الإحسان إليها. Kalau dia ketegak juga, tak mau sambung belajar, tak mau menyerah diri, masih lagi duk kata dia hebat, kita kata kalau macam ini kita cabar dia lah. Buat mai, tunjuk tak mana hebat hang tu. Mai kita nak tunjuk. Kan yang kata hebat tu, buat mai, try sekali. Kan? Tapi tu pun kita kata, kita nasihat dia lagi sekali. Pastikan sebelum kamu nak tunjukkan kehebatan kamu, kamu yakinkan kemahiran kamu dengan bahasa Arab itu, perelokkan, kaji dahulu. Ya, jangan terus-terus terpa, saat lagi kamu akan memalukan diri kamu sendiri. Dan kok mana pun memang dia confirm akan memalukan diri dia. Ya. Itu kita dah yakin. Wa inna fit tarikhi la'ibaran tu'tharu an unasin hawalu mithla hadhihi al-muhawalah
فجاءوا في معارضة القرآن بكلام لا يشبه القرآن ولا يشبه كلام أنفسهم بل نزلوا إلى ضرب من السخف والتفاهة بال عواره باق عاره وشناره فمنهم عاقل استحيا أن يتم تجربته فحطم قلمه ومزق صحيفته ومنهم ماكر وجد الناس في زمنه أعقل من أن تروج فيهم سخافاته فطوى صحفه وأخفاها إلى حين ومنهم طائش برز بها إلى الناس فكان سخرية للساخرين ومثلا للآخرين فمن حدثته نفسه أن يعيد هذه التجربة مرة أخرى فلينظر في تلك العبر وليأخذ بأحسنها ومن لم يستحي فليصنع ما يشاء. Dia kata sepanjang sejarah manusia ni bukan tidak ada orang yang panggil macam ini. Dah ada orang yang cuba mendakwa kata dia boleh mencabar Al-Quran dan dia pun tu buatlah ayat susun kata yang dia mendakwa susun katanya itu sebanding Al-Quran. Ada tidak ada? Ada. Ya. Maka ada di kalangan mereka itu tak sempat nak siapkan pun. Lalu mereka pun tersedak. Kata mereka tak mampu nak buat. Dia berhenti tengah jalan dan bertaubat kepada Allah Ta'ala. Seperti yang berlaku kepada Ibn Muqaffa' Abu Tayyib Al-Ma'arri. Mereka ini semua pada awalnya sama ada ulama husnuzan dengan mereka ini. Mereka mungkin just buat itu cuma nak membuktikan, ya, tetapi tidak mampu, ya, bahkan terbukti mereka mengaku menyerah kalah di tengah jalan, bukan tengah pun, tak sampai suku jalan pun mereka sudah mengaku kalah kerana mereka sedar bahawa mereka bukan ahli untuk mencabar Al-Quran. Bahkan tidak ada lagi. Kalau mereka ini pun bukan ahli, siapa lagi yang ahli? Ini semua adalah fursan al-maidan. Mereka ni pahlawan bahasa dan kesusastraan Arab. Dan ada manusia yang pada zamannya, dia dapati manusia pada zamannya lebih berakal. Lalu dia simpan untuk dibuka dia punya apa yang dia buat untuk mencabar Quran itu supaya datang generasi yang mungkin tak reti, boleh dia ambil kesempatan atas kebodohan masyarakat. Itu mungkin ada. Ya. Seperti yang berlaku kepada Qadiani dan juga Bahai. Ya. Buat kitab, kononnya kitab ini macam Al-Quran tapi semuanya mengarut. Dan benda itu mungkin laku pada mereka yang tak reti bahasa Arab. Yang tak reti bahasa Arab mungkin laku, tapi orang yang bijak, sedik bahasa Arab tidak mungkin terpedaya. Dan ada yang dengan sembrononya berani menzahirkan dirinya, mencabar Al-Quran, dan akhirnya apa yang berlaku kepada orang yang macam ni, dia menjadi bahan ejekan manusia. Seperti yang berlaku kepada Musailimah Al-Kadzab. Ya. Nasallallahu al-afiyah. Apabila datang ayat Quran, dia pun nak cabar Nabi SAW buat ayat Quran dia sendiri. Ya. Tapi apa yang berlaku? Ayat-ayatnya semuanya mengarut. Ayat-ayatnya semuanya adalah ayat yang menjadi bahan ejekan manusia semata-mata. Maka sesiapa jua pun yang teringin nak buat lagi sekali macam mereka ni, ya, hendaklah mengambil pengajaran dan jangan dia memalukan dirinya sendiri macam yang telah berlaku kepada mereka ini. Tapi kalau dia memang tidak ada rasa malu, nak buat macam mana, buatlah apa yang nak buat. Jadi poinnya kita kata, orang yang perasan kata dia sendiri, ini yang pertama kan, dia sendiri, diri dia sendiri boleh mencabar Al-Quran kerana dia rasa dia ada ilmu bahasa Arab, dia tahu ilmu kesusastraan Arab, ilmu syair Arab dan sebagainya, kita kata kamu ini confirm orang yang baru nak belajar.
Kamu hanya perasan dan rasa saja kata kamu ni boleh buat. Sedangkan hakikatnya kalau kamu teruskan lagi belajar, mengaji, kamu teruskan mendalamkan ilmu pengetahuan kamu tentang bahasa Arab, kamu akan nampak beza uslub Quran dengan uslub manusia. Ya, tingginya uslub Al-Quran, tingginya balaghahnya, pilihan kalimatnya, pilihan susun katanya, semuanya itu menjangkaui kepintaran mana-mana manusia. Dan jikalau dia masih ketegak, berdegil, duk kata dia memang orang yang hebat, boleh cabar Quran, kita kata, mai buatlah. Buat satu ayat, buat satu surah. Nak dengar macam mana, bolehkah surah yang kamu buat itu, ayat yang kamu buat itu menandingi uslub Al-Quran Al-Karim. Dan dalam sejarah, wujud golongannya macam ini. Ada dalam kalangan mereka yang buat separuh jalan, berhenti dan mengakui kata mereka telah tersilap dan Al-Quran memang tidak boleh dicabar. Dan ada yang buat cabaran tersebut, kemudian dia dapati kalau dia dedahkan, sekarang orang akan nampak kebohongan dan kedustaannya. Maka dia cari masyarakat yang jahil, lalu hakikatnya yang menang bukanlah kehebatan dia, tapi kejahilan masyarakat. Yang menyebabkan dia menang, menyebarkan kepalsuannya itu bukan kerana dia hebat, tapi kerana masyarakat jahil. Ya. Dan ada yang cuba mendedahkan dirinya juga dengan beraninya, mendakwa kata turun pada dia wahyu macam wahyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia pun buat ayat Quran dia sendiri, akhirnya ayat Quran itu menjadi bahan senda gurau dan senda tawa manusia, seperti yang berlaku kepada Musailimah Al-Kadzab. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi kita kata kepada orang yang rasa perasan kata dia boleh cabar Al-Quran ini, ambillah pengajaran, ambillah iktibar daripada apa yang telah berlaku kepada golongan terdahulu, yang mereka ni lebih hebat dari segi ilmu bahasa, lebih hebat dari segi kesusastraan Arab daripada kamu. Tetapi mereka juga telah gagal. Dan mereka telah mengakui kehebatan Al-Quran Al-Karim. Ya, jadi ini adalah matharu syubhah al-awwal, perkara yang menjadi syubhat yang pertama berkenaan dengan Al-Quran ni mukjizat dari sudut bahasa, mukjizat dari sudut bahasa. Ya, dan kita kata ada 6 lagi, ada baki lagi 5. Yang pertama tadi, ada yang kedua ialah dia rasa macam dia tak mampu tapi ada orang lain yang mampu. Syubhat yang kedua terusnya ialah dia kata dia tak mampu tapi dia rasa dalam dunia ni, dalam alam ni mesti ada mana-mana orang yang boleh menandingi uslub Al-Quran Al-Karim. Dan ini insya-Allah kita akan bawa perbincangannya ke kelas yang akan datang biiznillah taala untuk dibahaskan, dan kita akan bahaskan juga syubhat yang seterusnya, itulah syubhat yang ketiga biiznillah taala kalau kita ada kesempatan pada kelas yang akan datang. Naam. Untuk hari ini kita naktafi bihadzal qadar, dan poinnya ialah hari ini kita dah masuk perbincangan tentang dalil-dalil dalaman tentang kebenaran Al-Quran, dan musannif rahimahullah ta'ala mula mensyarahkan kepada kita mukjizat Al-Quran dari sudut bahasanya, dari sudut bahasa. Dan dimulakan perbincangan mukjizat dari sudut bahasa ini dari sudut mencantas dahulu sebarang keraguan yang meragui bahawa Al-Quran ni mukjizat dari sudut bahasa. Kita kena cantas ni dulu. Kita kena establish kata Al-Quran adalah mukjizat dari sudut bahasa.
Dan kalau dia tak terima benda ni, macam mana kita nak go further dengan dia? Kalau dia tak terima kata Al-Quran ni dari segi bahasa dia mukjizat, macam mana kita nak establish kat dia kata ini dia di antara bukti Al-Quran ni adalah benar daripada Allah, dia adalah mukjizat dari segi bahasanya. Ya. Jadi itu poin yang kita dapat pada pagi ini. Jadi mudah-mudahan apa yang disampaikan ada manfaat untuk kita semua dan Allah Ta'ala memberkati apa yang kita pelajari dan kita baca, dan teruskan membaca kitab yang menarik ini. Saya menggalakkan dan menyeru lagi sekali, pakat-pakatlah baca kitab An-Naba'ul Azim ini. Semoga Allah Ta'ala memberikan keberkatan dan rahmatnya kepada kita, memberikan ganjaran yang besar atas usaha kita untuk memahami kalamnya. أقول لكم ما سمعتم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.